Okey. Baik, cikgu nak tanya kamu semualah adakah kamu semua menyukai wang? Siapa yang suka wang? Cikgu, rasanya semua orang suka. Ada tak siapa kat sini yang tak suka? Anyone here tak suka? Ada tak yang tak suka wang? Rasanya tak ada lah. Memang tak ada. Sebab apa? Sebab wang ini menjadi satu keperluan. Okey, satu keperluan. Wang mana pula Rafizuddin? Wang mana? Okey. Okey. Jadi, untuk mengenali wang, kebetulan pula cikgu pun baru baru cucuk duit tadi. Okey. So, cikgu perkenalkanlah wang-wang yang ada di negara kita ni. Okey, antara wang yang kita ada adalah oh bukan. Okey, antara wang yang kita ada iaitu cikgu tunjukkan not satu per satu. Yang tak ada mungkin not RM5 lah kot. Okey. Yang kita ada sebenarnya adalah not-not wang seperti ini. Okey. Baru lepas cuci duit, kau ni biar betul kan. Cikgu tak main lah cuci-cuci duit ni. Okey. Cikgu tidak terlibat dengan mana-mana perjudian tidak. Okey, tidak. Baik. Okey, kita kenali yang ini wang iaitu wang RM1 okey Malaysia. Kemudian atas dia ada RM5 tapi cikgu tak ada RM5 not RM5 tu. Kemudian disusuli dengan wang RM10. Okey, RM10 dan juga disusuli pula dengan wang not RM20. Okey, RM20. Okey, dan seterusnya iaitu RM50. So 100 yang tak ada. Cikgu pun tak ada 100. Favorite 100 RM100. Dan untuk pengetahuan kamu pada tahun-tahun 70-an dulu, tahun-tahun 1970-an okey, ada not RM500 dan ada not RM1000. Back to 1970s lah 1970s ada not RM500 dan ada not RM1000. RM2 pun ada. Ya, RM2 pun ada tapi dah dibatalkan tidak dikeluarkan lagi. Tapi satu ketika dahulu memang ada not RM1000 dan ada not yang RM500. Tetapi kenapa tidak dikeluarkan lagi? Kerana nilai wang itu semakin jatuh. Okey, nilai semakin jatuh. Jadi ini menyebabkan apa tahu? Orang-orang yang bawa duit RM500, RM1000 ni, sekeping tu, susah nak digunakan duit tu. Sebab let's say kalau katakan kamu pergi kedai mamak, kamu makan roti canai dengan teh tarik, okey, baru RM3. Katakan kamu bagi not RM500. Okey. Dah RM500. Tak terkial-kial dia nak bagi balik balance pada kamu. Nak bagi balance tu memang okay, itu RM500. Kau bayangkan kalau kau makan nasi lemak, lepas tu dengan katakanlah RM5. Okey, semua bos RM5. RM5 kamu pun bagi not RM1,000. Menangis dia nak bagi balik. Nak keluarkan RM995. Memang tak lah. Jadi dia tidak efektif. Dia tidak efektif. Jadi sebab itu dia tidak dikeluarkan lagi. Tak dikeluarkan lagi Dan ramai yang kata, okey cikgu, kenapa duit-duit ini diterima dan juga boleh digunakan pada semua tempat dan semua orang? Padahal dia kertas je. Betul. Memang dia kertas sahaja. Tetapi kalau kita lihat di nota ini, di duit ini, adanya tulisan, kalau cikgu boleh tunjuk Okey. Nampak tak tulisan kecil ni? Wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai RM10. Nampak tak? Dia dah mention kat situ, wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai RM10. Maknanya, bila dia dah mentionkan tu, bermakna semua orang kena terima ini sebagai RM10. Kena terima. Tetapi untuk dalam negara je lah. Kalau luar negara, kamu bawa duit Malaysia, tak laku. Dia tak laku. Dia kata, oh tak, nak pakai kena tukar dulu kepada wang negara asal. So, tak terima kat Malaysia. Ada ke yang tak terima kat Malaysia? Mungkin ada juga. Ada.
Iaitu kat mana tahu? Iaitu dekat mesin parking tiket. Mesin parking tiket dia kata apa? Oh, kami tak nak sekarang ni banyak parking kereta, mereka nak touch and go. Mereka tak nak duit. Mereka pakai touch and go. So touch and go je. So dia contactless lah kan, contactless. Kan, jadi dia orang tak nak duit, dia orang nak touch and go. Kau bagilah duit macam mana pun, tak nak, kami nak touch and go. Pun ada juga jadi itu adalah wang. Ya. Dan wang ini sebenarnya adalah kalau kita tengok dalam video tadi tu, wang itu berkait rapat dengan hubungan dia dengan emas, di mana pada awalnya barang-barang itu kalau dulu menggunakan sistem barter. Tahu sistem barter? Sistem barter ni ialah sistem tukar barang, barang dengan barang. Jadi apabila barang itu tidak memenuhi kehendak salah seorang, jadi sukar untuk membuat urus niaga. Bukan barter pandai, dia barter. Iaitu yang ini. Mana dia fungsi wang ni? Ni dia. Sistem barter. Barter. Barter tu iaitu sistem tukar barang. Jadi kalau dulu, kalau tukar barang ni memang susah. Yes. Macam trading lah, dia trade lah kan. Tapi oleh kerana sukar nak memenuhi kehendak masing-masing, jadi mereka tukarkan apa yang mereka ada kepada bank dan mereka dapat duit emas. So emas itulah yang mereka gunakan untuk bertukar-tukar barang, beli barang lain, beli barang lain kan. Dan memang betul. Maknanya itulah cara pertama bank buat duit. Iaitu bank simpankan duit kamu dengan sedikit charge. Dan apa dibuat dengan bank itu, dengan duit itu? Dengan barang-barang itu dijual, dia dapat duit lagi. Kemudian bank itu akan menyediakan IOU. Dan IOU itu dipanggil sebagai apa? Sebagai loan. So dia buat loan, diberikan loan. Dan itulah punca utama kekayaan bank, kerana memberikan loan ataupun pinjaman kepada orang ramai. So semua berkait rapat dengan wang. Berkait rapat dengan wang. Dan sekarang ni macam-macam wang. Dan mungkin kamu pernah dengar tentang aktiviti berniaga wang, iaitu aktiviti forex. Pernah dengar? Foreign exchange. Pernah dengar kan forex kan? Jadi ramai yang terlibat. Trading forex lah apa semua kan. So ada yang kaya dengan trading lah apa semua kan. Bagi cikgu. Bagi cikgu sebenarnya, sebab cikgu banyak juga mengkaji perkara-perkara ini, dan cikgu memegang kepada kata-kata yang dikeluarkan ataupun juga berdasarkan kata-kata ulama yang rujuk kepada hadis Nabi dan Quran, menyatakan bahawa sesuatu yang menjadi alat perdagangan tidak boleh didagangkan. Maknanya duit ini kamu tak boleh jual beli, sebab duit ini digunakan untuk beli barang. So kamu tak boleh niagakan duit ni. Kalau kamu niagakan duit ini, bermakna dia akan, nilainya akan turun naik, dan ini akan menjejaskan masyarakat. Yes. Jadi cikgu berpegang pada berpegang kepada kata-kata ulama menyatakan bahawa adalah, kita kata sebagai, mungkin dia jatuh haram kot sebenarnya, iaitu meniagakan alat meniagakan alat pertukaran untuk keuntungan, padahal ini adalah alat untuk mendapatkan barang. So itu yang cikgu pegang lah. So ramai orang Melayu kita yang terbabit dengan forex ni, sampaikan ada iklan dalam radio kata tak handsome tak apa, janji kaya tak handsome tak apa, janji kaya, tapi kaya melalui forex apa semua. So cikgu rasa I don't think so lah kan. So it's not good for me. Tapi terpulanglah kepada kamu semualah. Forex dengan saham tu semua sama ke? Tak. Saham ni bezanya adalah, saham ni iaitu pemilikan syarikat. Nak cikgu cerita pasal saham ke? Kalau nak bagi jelas, nak cikgu cerita pasal saham? Boleh yang lain-lain nak juga baik. Saham ni sebenarnya pemilikan. Contoh,
Okey, contohnya katakan cikgu ada satu company. Okey, katakan company cikgu Rafi, syarikat cikgu Rafi Berhad, maknanya syarikat besar. Jadi untuk syarikat besar, kami memerlukan modal yang besar. Okey, syarikat ini memerlukan modal yang besar, biasanya modal ini berjuta-juta. Okey, let's say katakanlah memerlukan modal 100 juta. Jadi untuk mendapatkan modal, okey, bagi memulakan membesarkan syarikat yang sedia ada ni, so cikgu offer kepada semua orang untuk membeli saham untuk melabur dalam syarikat cikgu. Melabur dan melabur dalam syarikat cikgu, dan setiap orang yang melabur itu cikgu akan beri saham, iaitu berdasarkan berapa persen. Yes. Contohnya lah katakan kita ada kat sini, okey, cikgu buka dan kita ada 5 orang kat sini. Ada 5 orang kat sini pelajar, okey. So cikgu buka kepada semua pelajar-pelajar ini untuk menyumbang dalam syarikat cikgu. So cikgu perlukan katakan 100 juta. Jadi, okey, setiap seorang okey sumbangkan 20 juta. Okey, katakanlah let's say okey, Shimir bagi 10 juta, kemudian yang Edina bagi 20 juta, kemudian Rafizuddin bagi 10 juta lagi, kemudian adalah bagi-bagi semua kan. So cukuplah 100 juta. Baik, 100 juta itu apa yang cikgu buat? Cikgu run company cikgu untuk buat bisnes, maknanya buat macam-macam projek lah. Okey, projek peladangan ke, projek perkilangan ke, projek apa juga. Okey, untuk menghasilkan keuntungan. Okey, dan kamu semua telah melabur duit pada cikgu. Okey, kemudian apabila cukup 1 tahun, kami akan kira, syarikat cikgu akan kira keuntungan berapa daripada projek-projek yang dah buat tu. So katakanlah let's say katakan cikgu punya untung katakanlah another 100 million, 100 juta juga untung. Jadi keuntungan tu telah tolak dengan operasi, kos apa semua, okey, dengan bayaran-bayaran apa semua. Okey, katakanlah dapat 1 juta bersih. Ya, yeah, 1 juta bersih. Jadi cikgu akan agihkan keuntungan 1 juta tu kepada 5 orang tadi berdasarkan percentage ataupun berdasarkan peratus pelaburan yang kamu beri kepada cikgu. Ya. Ya, bermakna sebenarnya syarikat cikgu ni sebenarnya pemilik dia siapa? Pemilik dia ialah korang. Cikgu run je. Cikgu adalah CEO. Kamu semua adalah board of director. Sebab apa? Sebab kamu punya pelaburan ada dalam syarikat cikgu. So itu dipanggil saham. Itu dipanggil saham. So apabila syarikat cikgu banyak untung, cikgu punya nilai saham syarikat cikgu akan meningkat. Kalau dulu nak beli saham cikgu satu unit, katakanlah satu unit saham adalah bersamaan dengan RM1. Tetapi bila cikgu dah menghasilkan, syarikat cikgu menghasilkan keuntungan yang banyak, maka saham cikgu naik kepada RM5 satu unit. It's okay Shimir. Jadi, biasanya kamu 20 juta tu atau 10 juta tadi yang kamu sumbangkan bersamaan dengan 10 juta unit lah. Biasanya. 10 juta unit. 20 juta unit. Yes. 20 juta unit saham kamu ada dalam syarikat cikgu. 10 juta unit saham yang kamu ada dalam tu. So, apa benefit pada kamu? Bila syarikat cikgu menghasilkan keuntungan, cikgu akan beri dividen kepada kamu. Dividen ialah keuntungan hasil pelaburan kamu tadi. So, kamu dapat dividen. So, cikgu berikanlah dividen keuntungan berdasarkan peratus sumbangan kamu. Peratus pelaburan kamu dalam syarikat cikgu. Kalau tak untung, dia bagi juga, tapi dia bagi sikit lah. Dia bagi sikit dan harga saham tu akan turun. Baik, ada certain syarikat tak bagi dividen macam mana? Okey, biasanya kalau dia tak bagi dividen, dia akan bagikan, dia berikan kita kata sebagai keuntungan. Keuntungan, kita kata keuntungan yang dibahagi sama rata. Okey, keuntungan yang diberikan kepada board of director memang ada. Okey, dia tak bagi dividen, dia bagi keuntungan. So itu pun memang ada. Yes, so itulah dia saham. Itulah dia saham.
Tak adalah, ini pemahaman. Ini pemahaman ni Dina. Sebab itu jangan risau. Tak ada. Tak ada jadi dalam bab ni tak ada belajar. Sebab tu dalam kelas cikgu sebenarnya satu je, iaitu kamu boleh bertanya apa juga berkaitan dengan, kalau ekonomi kamu boleh tanya apa juga tentang ekonomi. Kalau katakan sejarah boleh tanya pasal sejarah. Sebab apa? Sebab semua berkait rapat. Dan ini untuk menambah pengetahuan kamu lah sebenarnya. Sebab itu kita perlu tahu, dan kalau apa-apa boleh tanya. Sayang. Merahnya. Cantik lah. Apa? Biar. Buat balik. Buat balik lipstick merah. Buat balik. Siapa pula call ni? Halo. Ya. Salam. Alamak. Siapa pula ni? Dah boleh keluar ke? Pi. Malam kan Pi call boleh? Pi dalam kelas. Kelas online. Okay. Alright, Cun. Okay, baik. Assalamualaikum. Okay. Kena angkat juga sebab sebenarnya itu adalah makcik cikgu. Macam-macam dugaan ya. Minta maaf. Okay, baik. Okay, kita sambung. Okay, kita sambung wang bank dan pendapatan individu. So kita lihat di sini. Okay, apa maksud ataupun wang sebenarnya? Apa definisi wang? Wang sebenarnya ialah sebarang komoditi. Okay, komoditi iaitu bahan-bahan yang kita kata sebagai sumber-sumber yang berharga. Itu dipanggil komoditi. Sebarang komoditi atau benda yang paling penting boleh diterima umum. Diterima umum. Ya, maknanya diterima oleh masyarakat umum sebagai apa? Sebagai alat perantaraan, pertukaran barang dan perkhidmatan. Itu definisi yang penting. Maknanya ada 3 komponen penting maksud wang, iaitu sebarang komoditi atau benda yang boleh diterima umum dan dia menjadi alat perantaraan, pertukaran barang dan perkhidmatan. So ada 3 komponen ni penting kamu kena ingat. So kalau katakan soalan tanya apakah maksud wang, sila mentionkan ketiga-tiga ini. Boleh buat dalam 1 ataupun 2 ayat untuk mendapatkan markah. So jangan tertinggal mana-mana point kat sini ya. Maksudnya apa? Wang ialah sebarang komoditi atau benda yang akan diterima oleh semua masyarakat untuk menjadi alat untuk tukar-tukar barang. Sebab itu, kalau kamu perasan dalam zaman sekarang ni, back to 2017 sampai sekarang, 2017, 2010 sampai sekarang, sudah ada komoditi baru yang diterima sebagai alat pertukaran barang. Iaitu apakah komoditinya? Apakah alat baru yang boleh dijadikan mata wang? Siapa tahu? Siapa tahu? Alat yang terbaru, iaitu benda yang terbaru yang boleh dijadikan sebagai wang. Apa dia? Ingat lagi tak? Ke tak tahu? Tak tahu sebenarnya yang terbaru ialah sebenarnya ialah Bitcoin. Yes, Bitcoin. Bitcoin. So Bitcoin itu sebenarnya ialah wang. Bitcoin ni sebenarnya kamu tak nampak, memang tak ada. Memang tak ada benda dia. Maknanya tak ada dalam bentuk shilling apa semua, tak ada. Tapi semuanya di dalam internet dan dia untuk memperolehinya kamu kena beli daripada orang yang ada Bitcoin itu. Dan Bitcoin itu dia boleh diniagakan dan nilai dia turun naik.
tu Bitcoin. Dan ada setengah kedai boleh menerima Bitcoin itu untuk mendapatkan barangan ataupun perkhidmatan. So, kalau kita fikir balik, kenapa Bitcoin boleh diterima? Kenapa Bitcoin boleh jadi alat wang? Sebab sudah diterima oleh satu dunia. Satu dunia menerima Bitcoin itu sebagai wang. Sebab itu bila satu dunia terima, maka dia boleh dijadikan alat untuk pertukaran barang. Itu Bitcoin. Oh, ya. Ya, betul. Untuk beli pizza. Sekarang ni ada yang beli kereta pun boleh guna Bitcoin. Beli kereta pun boleh guna Bitcoin. Ya, tapi satu je lah bagi cikgu. Sebenarnya Bitcoin ini adalah sesuatu yang kita tak nampak. Okay. Ya, value dia sangat tinggi dah sekarang. Satu Bitcoin tu bersamaan dekat 50,000 ke 60,000. So, terlalu mahal, tu satu. Kemudian juga dia berdasarkan, kita kata sebagai impression ataupun tanggapan orang. Lagi ramai orang menganggap dia sebagai wang, maka value dia semakin naik. Ya, gambar memang tak ada. Dia ada simbol je. Dia ada simbol yang B je dalam bulat, lepas tu B. So di sini, cikgu berbalik kepada pegangan agama kita bahawa bahawa sebenarnya sesuatu alat yang menjadi alat perantaraan perlu ada dalam bentuk fizikal. So yang itu semua dalam bentuk elektronik, so kita tak nampak. Jadi cikgu rasa ianya, orang kata apa, bagi cikgu lah, bagi cikgu ianya tidak bagus lah kan, sebab dia boleh menjadi sesuatu, dia bergantung sangat kepada apa, kepada pengaruh luar, dia punya nilai itu kan. Kalau e-wallet tu sebenarnya kita masukkan duit dalam tu, kita masukkan nilai duit dalam tu, still guna duit. Cuma kita transfer je. Ada betul-betul coin tapi tak ada. Kan, tak ada. Sebenarnya daripada awal memang tak ada. Daripada awal memang Bitcoin tu tak ada betul-betul coin, tak ada. Memang tak ada sebenarnya. Tak ada. Okey. Kalau ada pun sebenarnya dia tak boleh jadi alat untuk perantaraan. Sebab apa? Dia tak ada dalam bentuk something sebenarnya. Tak ada. Okey. Baik. So, kenapa itu dipanggil wang ataupun Bitcoin juga dipanggil wang? Kerana ada ciri-ciri yang asas bagi wang. Siapa yang buat Bitcoin ni? Bitcoin ni sebenarnya adalah seorang yang dikatakan seorang ahli, seorang Jepun. Tak tahu, tak ingat nama dia. Tapi dialah yang telah menjadikan benda tu, dan pada peringkat awalnya sangat murah. Satu Bitcoin tu dulu sebenarnya ada lebih kurang berapa sen-sen je. Satu Bitcoin tu. Satu Bitcoin sen-sen je. Sekarang ni satu Bitcoin 50,000. Bayangkanlah. Kan? Jadi, dan cikgu pun tak tahu. Jadi sebab itu dia terlalu banyak yang kemusykilan tentang Bitcoin tu. Jadi ramai yang suruh orang cikgu invest ke dalam tu kan. Cikgu tak. Try beli sikit. Okay, ya. So kenapa diterima Bitcoin itu? Kerana ciri-ciri dia. Ada terdapat ciri-ciri wang itu. Iaitu, ciri-ciri wang ataupun, kena tahu ciri-ciri maksudnya sifat-sifat wang. Sifat wang mesti ada ini. Iaitu mesti ada yang pertama, diterima umum. Iaitu secara umumnya semua masyarakat menerimanya sebagai alat perantaraan, pertukaran dan dalam urusan jual barang ataupun perkhidmatan. Mesti diterima umum. Sebab itu, bila Bitcoin diterima umum oleh seluruh dunia, maka sebab itu Bitcoin menjadi wang. Elektronik punya money lah kan. Itu. Sebab sifat dia diterima umum. Yang kedua, penawaran terhad. Kepada para pelajar yang mungkin baru, yang mungkin tak tahu, penawaran ini sebenarnya bermaksud dia punya supply. Maknanya penawaran wang ni, supply wang itu dia ada had. Dia tak boleh terlalu banyak. Dia tidak terlalu banyak. Kalau tidak terlalu banyak sehingga menjejaskan nilainya. Sebab apa? Sesuatu duit, kalau dia dicetak terlalu banyak dalam pasaran, maka nilai dia akan jatuh. Sebab itu tak boleh terlalu banyak. So penawaran dia terhad. Itu pertama. So itu yang kedua. Yang ketiga, nilainya stabil. Kestabilan nilai, iaitu
nilainya tidak banyak berubah. Ataupun nilainya tidak mudah berubah dan membantu wang berfungsi sebagai alat simpanan nilai. Maknanya kalau nilai dia tak berubah, okey, jadi duit itu boleh berfungsi sebagai alat simpan nilai. Contohnya macam cikgu tunjuk tadi. Kalau RM10, kalau kamu simpan hari ni RM10 dalam tabung kamu, contohnya tabung ayam ke, okey, tabung apa-apa tabung lah, kamu simpan dalam RM10 kan. Lepas tu nanti, selepas 10 tahun kamu simpan, kamu pun buka. Kamu keluarkan duit tu balik kan. RM10 tu berubah tak nilainya? Tidak berubah. RM10 tetap RM10. Nampak tak? RM10 tetap RM10, RM50 tetap RM50. So nilai dia tidak berubah. So kestabilan nilai. Okay? Nilai dia stabil. Baik. Kemudian yang keempat iaitu dia mestilah tahan lama. Duit tu mesti tahan lama sifat dia. Iaitu apa? Dia tidak mudah rosak dan juga tidak mudah koyak serta seumpamanya. Sebab itu, kalau kamu tengok duit-duit baru yang negara kita keluarkan telah bertukar daripada duit kertas kepada duit plastik ataupun duit plastik tu kan. Sebab apa? Sebab duit plastik ini dia tidak mudah rosak. Perangai orang kita kadang-kadang simpan duit dalam poket seluar, dalam poket baju, kan? Jadi apabila lupa nak keluarkan, masuk dalam mesin basuh, jadi duit tu rosak. Kalau duit kertas. Kan. Tapi dia bukan totally plastik ni sebenarnya, dia campuran sikit. Dia ada campuran sedikit lah. So bukan total plastik sebenarnya. Tetapi ada timbul pula masalah lain tentang duit ni ya. Sebab duit ni tidak boleh terdedah kepada kepanasan. Kalau dia panas, dia akan renyuk. Dia akan rosak macam tu. Perasan tak? Dia akan mudah renyuk dan rosak. Itu satu. Kemudian duit ini juga walaupun dia plastik tapi dia boleh koyak. So kadang-kadang dia koyak, kamu jumpa ada duit yang koyak kan. Pun boleh koyak jadi. So mungkin tak lama lagi keluar kod yang versi barunya kan, tak tahulah. So dia mesti tahan lama. Tidak mudah rosak, tak koyak dan juga seumpamanya. Dan paling penting mudah dibawa. Iaitu dia bersaiz kecil. Bersaiz kecil dan ringan serta mudah disimpan dalam dompet ataupun saku ataupun dalam poket dan boleh dibahagikan kepada unit yang lebih kecil ataupun lebih baik. Unit yang lebih kecil iaitu bagi membolehkan urus niaga dijalankan dengan tepat. Contohnya, wang kertas mempunyai nilai muka. Nilai muka tu maknanya nilai di hadapan dia. Nilai di hadapan duit ada RM1, ada RM5, ada RM10 dan lain-lain. So duit shilling pun mempunyai nilai muka 5 sen, 10 sen dan 20 sen. Baik. Namun, ini cikgu nak terangkan perbezaan antara duit kertas dengan duit shilling. Duit shilling ni kamu perasan tak? Okey, terutama sekali duit shilling yang 20 sen. Jadi kita tengok duit 20 sen ni duit 20 sen. Okey, duit 20 sen. Perasan tak dulu duit 20 sen ni saiz dia lagi besar. Saiz dia lagi besar dan dia warna silver, betul tak? Sekarang ni dia warna gold kan? Dan dia kecil sikit. Kamu tahu kenapa? Kerana okey, dulu duit 20 sen bukan ada sepihan emas tak. Duit 20 sen dulu tu yang besar tu dulu, okey, duit 20 sen yang besar tu dulu, okey, duit shilling dibuat daripada timah. Ini timah ini timah, dibuat daripada timah. So, timah ni sebenarnya bukan Fatimah, bukan Fatimah, timah. Okey, baik. Okey, baik. Sebenarnya duit shilling 20 sen yang lama tu kan besar sikit kan, dia besar sikit tu. Okey. So, nilai timah tu dah lah tulis 20 sen. Tapi sebenarnya timah tu lagi mahal daripada duit 20 sen tu. Daripada nilai 20 sen tu. Maknanya dulu nak buat duit shilling tu tu 20 sen. Tapi untuk buat kita kata satu duit shilling 20 sen tu
dia punya timah. Okey, tak faham Okey. Dia macam ni. Okey. Baik. Logik dia bro. Okey, dia macam ni. Okey, ini kan dibuat daripada biji timah kan? Ini buat daripada timah. Kamu tahu kan biji timah mahal. Biji timah sebenarnya mahal. Jadi, dulu timah dia murah sikit. Jadi sebab tu duit shilling 20 sen besar. Dan duit shilling itu dia punya timah, maknanya dia buat daripada timah kan. Timah dia tu okey, mesti harga dia lebih murah daripada nilai 20 sen dekat depan dia tu. Mesti lagi murah. Sebab apa? Sebab kalau katakan duit shilling kamu 20 sen tu, kamu tulis kat situ 20 sen. Tetapi nilai timah tu sebenarnya 30 sen. Nilai besi tu, timah tu, okey, adalah 30 sen. Agak-agaknya apa yang kamu akan buat? Kamu akan kumpulkan duit 20 sen tu semua banyak-banyak, kemudian kamu leburkan dia dan kamu boleh jual semula dengan harga yang lebih tinggi. Nampak tak? Nampak tak? Tak. Sebenarnya harga timah tu berubah, Syamir. Harga timah tu yang berubah. Bukan salah kerajaan. Harga timah tu berubah. Sebab harga timah semakin mahal, harga timah yang semakin naik. Ya dulu ada banyak kat Malaysia kan. So banyak pakai duit shilling. Shilling timah tu. Okay, jadi duit shilling timah tu, okay, so sebenarnya nak buat duit 20 sen tu cuma perlu bayar dalam 10 sen dia punya timah. So bila harga timah tu naik kan, harga timah tu naik, maka sekarang tu, masa tu, okay, nak buat duit shilling 20 sen seketul duit shilling 20 sen tu, okay, timah yang dia pakai adalah 30 sen. Untung ke rugi? Kerajaan untung ke rugi? Rugi. Sebab apa? Sebab nak buat shilling 20 sen, kena bayar 30 sen untuk timah dia. Jadi sebab itu, kerajaan kecilkan dia. Daripada duit 20 sen besar dulu, kecilkan dia menjadi duit 20 sen sekarang ni. Supaya apa tahu? Supaya duit sini tulis 20 sen. Tapi nilai dia mungkin nak buat ni 15 sen. 15 sen. Okay? So dia kecil. Supaya apa? Supaya nilai muka dia ni lagi besar daripada nilai besi dia ni. Confused Confused nampak tak? Idina faham tak Idina? Idina faham tak? Idina faham faham dah? Ya, itu sebenarnya. Sebab itu dikecilkan. Supaya apa? Supaya nilai dia, okay, sentiasa, nilai muka dia sentiasa lebih besar daripada nilai besi tu. Bayangkanlah kalau nilai besi tu lagi mahal daripada nilai muka. Kan? Aku guna duit ni, besi ni 20 sen, dapat barang 20 sen. Tapi kalau aku jual besi ni, kalau aku jual timah ni kan, besi ni, okey, aku dapat 30 sen. Lagi untung aku. Dia macam tu. So itu yang nak dielakkan. Yes. Itu sebenarnya. Baik. Kemudian paling penting, okey, ciri-ciri wang iaitu mudah dikenali. Ini penting. So iaitu mudah dikenali dengan apa tahu? Dengan warna, dengan saiz, dengan rupa dia, dengan bentuk yang standard, piawai Piawai ni maksudnya bentuk yang standard. Piawai. Bentuk yang standard dan seragam, maknanya sama, membolehkan wang dikenali dengan mudah. Wang dikenali dengan mudah. Macam duit ringgit kita kan, duit kertas. Okey, yang RM1 duit warna biru, yang RM5 warna hijau, yang RM10 warna merah, yang RM20 dia kekuning-kuningan sikit, dan yang RM50 warna biru warna apa? Biru juga tengok balik. Yalah. Biru cair sikit. Dan kalau yang paling best duit 100 warna purple warna purple. Jadi so itu memudahkan kamu untuk
untuk membezakan dan mudah mengenalinya. So ini ciri-ciri dia. Okay, so soalan-soalan selalu tanya tentang ciri dia tahu, iaitu apakah ciri-ciri wang. Selalu juga soalan-soalan keluar tanyakan tentang ini. So kamu ambil mana-mana yang kamu boleh ingat lah. Seperti diterima umum, penawaran dia terhad, kestabilan nilai, dia mesti tahan lama, mudah dibawa, boleh dibahagi kepada unit-unit yang kecil dan mudah dikenali. So ini mudah nak ingat sebenarnya. Sebab caranya apa? Kamu bayangkan duit tu. Tang itu memang semua orang suka. Orang suka bayangkan duit kan. Bayangkan duit banyak. Kamu pun terbaring di apa? Terbaring di katil dengan duit di atas duit kan. Baring atas duit. Kan. Kau gitu. Jadi semua orang suka duit. Macam cikgu pernah cakap Okey, apakah definisi kaya? Apakah definisi orang yang kaya? Okey, kita tanyalah kamu Tak, cikgu tanya kamu. Kamu rasa kaya tu macam mana? Apa maksud kaya? Kaya tu macam mana sebenarnya? Okey. Irina, kamu rasa kaya macam mana? Auni syukur. Okey, kaya tu macam mana sebenarnya? Ya, dengan ilmu. Oh, kaya dengan ilmu. Okey. Dia bukan dengan duit. Tak, kalau ada duit banyak, ilmu tak ada pun tak guna. Cikgu suka yang tu. Okey, yang lain? Kaya dengan sabar. Sabar paling penting. Okey, bagus. Okey. Rafizuddin, Auni? Kaya tu macam mana? Kawan cikgu kembali pada masa tahun-tahun 90-an, kawan cikgu dalam satu kelas, dia beri idea kekayaan yang memang ini kekayaan yang wow, itu memang kaya. Dia kata apa? Kaya ni Pi, dia cerita dengan cikgu tau. Kaya ni Pi, iaitu apabila waktu malam kau keluar dari rumah kan, kemudian kau selut poket, so duit shilling kau jatuh. Duit shilling kau jatuh tengah malam tak nampak. Jadi duit shilling kau jatuh, kau keluarkan dompet kau keluarkan duit RM50, kau bakar duit RM50 tu, kau cari duit 50 sen. Tu kaya. Bakar duit RM50 untuk cari mana duit 50 sen tadi itu memang kaya. Cikgu cakap apa? Itu kaya gila, kaya bangang namanya. Kenapa pelik sangat? Itulah. Kalau kita pelik, pelik sangat. Tapi itulah kekayaan yang kita kata. Kekayaan yang melampau sangat tu. Itu memang melampau. Melampau ya. Yang lap hingus pakai RM100 itu. Lap hingus pakai RM100 pun ada juga. Yes. Dan adakah wujudnya kekayaan-kekayaan yang gila ni? Ada. Tu di Dubai tu. Di Dubai memang kaya gila kan. Polis pun pakai Lamborghini. Polis pakai kereta Lamborghini. Kemudian orang kaya-kaya sana tak mainlah bela kucing, bela singa, bela harimau bintang, bawa jalan-jalan naik kereta mewah. Itu memang gila. Itu memang kaya gila. Ingat bawa singa kau naik kereta. Bela dolphin, yes, itu memang kaya gila. Kan? Itu kaya pelik sangat. Betul. So, itulah dia ciri-ciri wang sebenarnya. Ya, itu ciri-ciri wang. Dan ada jenis wang. Ada berapa jenis wang? Sebenarnya kita lihat seterusnya. Baik. Jenis wang sebenarnya ada 3, iaitu duit shilling, kemudian wang kertas dan juga deposit semasa ataupun dipanggil cek. Okey. Cikgu rasa duit shilling kamu kenal, wang kertas kamu kenal, deposit semasa tu mungkin kamu agak tak pernah dengar, betul? Deposit semasa ataupun cek. Yang itu kamu tak pernah dengar, tak apa. Nanti cikgu terangkan. Okey. Duit shilling. Kita tengok memudahkan urus niaga yang melibatkan nilai muka kecil. Iaitu nilai muka kecil contohnya iaitu 1 sen, kemudian juga ada 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen. Ya betul. Okey, cek bukan orang kena tukar kat bank ke? Okey, nanti kita cerita. Okey. Dan duit shilling diperbuat daripada logam nikel dan juga gangsa
dan merupakan wang sah dan wang tanda. Wang sah tu maknanya sah digunakan, dan wang tanda kerana apa tanda? Sebab nilai dia bergantung kepada tanda di muka dia. Kalau tanda muka dia 20 maknanya wang tanda 20 sen. Kalau 50 maknanya wang tanda 50 sen. Maknanya mengikut tanda yang ada pada logam itu. So itu duit shilling. Dan kita selalunya mengutip duit shilling, betul. Cikgu rasa ramai pelajar-pelajar ini duit shilling pun simpan dalam tabung, betul. Jadi itu boleh bagus, sifat yang bagus, tetapi kalau katakan kalau jumpa duit shilling, kalau katakan kamu pergi beli barang kemudian ada duit shilling, cikgu syorkan untuk kamu sedekah lah duit shilling tu. Kan tak apalah, ambil lah. Contoh macam beli makanan kat Food Panda kan. Kan kemudian ada balance mungkin dalam 50 sen ke 60 sen, kamu halalkanlah halal. Kan. Jadi itu sebagai salah satu cara untuk menyumbang, bersedekah kecil-kecilan. Boleh tu. Baik. So itu duit shilling. Kemudian wang kertas. Wang kertas dikeluarkan bergantung kepada rizab antarabangsa, iaitu jumlah emas dan pertukaran mata wang asing. Confirm korang tak faham ni. Confirm korang tak faham. Baik, cikgu terangkan. Sebenarnya wang kertas yang dicetak ini bukanlah dicetak sesuka hati. Dia bergantung kepada rizab antarabangsa. Ramai yang mungkin akan tanya, cikgu, rizab ni apa? Rizab ni sebenarnya adalah daripada perkataan bahasa Inggeris, reserve. Dan reserve tu maksudnya simpanan. Simpanan antarabangsa, iaitu dalam bentuk jumlah emas, maknanya emas dan juga pertukaran mata wang asing. Okey, cerita ni macam ni. Kebanyakan negara-negara di seluruh dunia, mereka akan simpan emas. Mereka akan simpan emas di Bank Dunia, dan simpanan emas mereka bergantung kepada kekayaan. Lagi banyak emas, lagi kaya lah dia yang disimpan di situ. So, duit-duit yang kita ada ni bergantung kepada rizab emas itu, yang disimpan di Bank Dunia tu. Let's say katakanlah bila katakan negara kamu nak mencetak duit lagi. Bila nak mencetak duit lagi tu, emas itu kena jual. Kena jual, dan dapatkan dolar. So selepas dapatkan dolar, barulah boleh beli kertas untuk apa? Untuk keluarkan ataupun print out kan duit mata wang kertas kamu. So, kalau buat selalu macam tu, emas kita akan semakin susut, betul tak? Emas kita makin berkurangan. Sebab itu, bila emas makin berkurangan, nilai mata wang kita akan jatuh. Nilai mata wang kita akan jatuh. Jadi sebab itu perlunya kita menjaga rizab antarabangsa ni. Dan rizab antarabangsa ni tak semestinya dalam bentuk emas, selalunya bentuk emas, tapi juga dalam bentuk mata wang asing. Mata wang asing maknanya mata wang bagi negara-negara lain. Contohnya negara kita Malaysia ni ada simpan duit dolar, duit pound sterling, duit euro disimpan. Itu sebagai apa? Aset bagi negara. Just in case kalau perlu tukarkan kepada ringgit, so ringgit akan naik. Kamu pun dah macam, cikgu, saya tak faham lah cikgu. Betul tak? Betul tak? Cikgu, saya tak faham lah cikgu. Betul ke tak betul? Faham ke tak faham? Faham sikit kurang. Okey. Baik. Okey. Siapa pernah pergi money changer? Pernah pergi money changer tak? Okey, pernah kan? Okey. Kamu tukar duit. Kamu tukar duit. Let's say kamu baru balik daripada US. Kamu bawa duit dolar. Kemudian kamu tahu dekat Malaysia ni tak boleh pakai duit dolar. Kamu nak belanja, tapi kena pakai duit Malaysia. So apa yang kamu kena buat?
duit dolar yang kamu ada itu kamu kena tukar dulu kepada duit Malaysia, betul? So, duit dolar itu kamu akan pergi money changer. So, kamu pergi money changer, kamu dapatlah, duit dolar ni $1 bersamaan dengan RM4.20. Okey, kamu pun ada $10, kamu berikan $10, dapatlah RM42. Contoh RM42. So, dia bagi pada kamu. Tetapi, apa yang money changer buat lepas tu? Money changer ambil duit-duit mata wang asing ni, duit dolar, duit pound sterling ni apa semua, dia ambil, dia bawa pergi ke mana? Ke bank negara. Dia bawa pergi bank negara untuk tukarkan balik dengan duit ringgit Malaysia. Dia dapat balik duit ringgit Malaysia. So duit dolar, duit antarabangsa ni yang dia simpan tadi, bank negara simpan. Bank negara simpan. Jadi money changer dapat duit ringgit Malaysia balik. So kemudian dia teruskan berniaga lah. Dia ada perbezaan sikit tau. So dia dapat keuntungan sikit kat situ. So itu money changer. Kenapa bank negara simpan? Okay. Bank negara akan collect duit tu, duit-duit yang antarabangsa tu, bukan daripada satu money changer kan. Seluruh money changer yang ada di Malaysia, termasuk bank. Bank-bank seperti Maybank ke, seperti Public Bank ke, Hong Leong Bank, okay, ada juga menerima duit-duit antarabangsa ini. Ya, bank negara satu je. So, dia orang akan hantar duit-duit antarabangsa ini ke bank negara. Hantar ke bank negara. So, di KL tu bank negara, dan bank negara simpan, asingkan ikut mata wang, dan juga mereka akan simpan sebagai apa? This is asset. This is asset. Aset negara. Nampak tak? So, lagi banyak duit mata wang asing di negara, dalam bank negara tu, bermakna mata wang kita semakin naik. Tapi kalau simpanan mata wang asing tu makin susut, okay, makin susut sebab kita tukarkan kepada ringgit kan. So, semakin susut, maka mata wang ringgit kita akan jatuh. Lagi banyak. Ya, sebab betul Idina. Betul Idina. Sekarang ni money changer pun rugi. Okay, kemudian juga bank-bank pun ada sedikit kerugian. Sebab apa? Sebab border tutup. Okay, sempadan semua tutup. So, tak ada pelancongan. Dan, kamu kena tahu duit yang ditukar tu bukan semata-mata datang daripada pelancongan tau. Juga daripada pelaburan-pelaburan daripada negara luar. Contohnya, katakanlah kilang-kilang Jepun. Daripada Jepun, dia nak datang sini, okay, dia nak buka kilang sini, dia kena tukar duit Jepun daripada duit ringgit Malaysia. Katakanlah nak buka kilang tu 300 juta. Dia kena tukar dulu 300 juta tu pada duit Malaysia. Jadi, lagi banyak pelaburan daripada luar negara datang ke Malaysia dan tukar duit, maka nilai ringgit akan naik. Nilai ringgit akan naik. So, nampak tak? Sebab apa? Permintaan tinggi terhadap duit ringgit Malaysia. Permintaan tinggi terhadap duit ringgit Malaysia untuk menjalankan perniagaan dalam negara kita. So, itulah sebenarnya. Itu dikatakan pertukaran mata wang asing. Okay. So, wang kertas dikeluarkan bergantung kepada simpanan antarabangsa ataupun rizab antarabangsa, iaitu jumlah emas dan pertukaran mata wang asing. Dan kebiasaannya, okey, mata wang kertas mempunyai nilai muka yang lebih tinggi untuk memudahkan urus niaga. Confirm lah kita ada duit RM1, RM10, RM50 semua kan. So nilai muka RM50 tu, okey, dia lebih tinggi daripada nilai kertas tu. Kertas tu berapa sen je, kan? Dan ianya juga adalah merupakan wang sah dan juga wang tanda. Wang tanda. Tetapi yang jarang kita lihat ialah deposit semasa ataupun cek. Baik, cek ni sebenarnya ini wang juga tau. Iaitu pelanggan-pelanggan bank perdagangan yang membuka akaun semasa. Ingat yang buka akaun semasa, okay, di dalam bank-bank perdagangan akan diberi kemudahan cek. Kemudahan cek. So cek dia bukan wang sah.
Satu-satunya wang yang bukan sah ialah cek. Kerana pembayaran menggunakan cek boleh ditolak oleh penerima cek berkenaan. Maksudnya apa tahu? Contoh. Katakanlah kamu nak bayar yuran kelas cikgu. Ingat, kamu jumpa cikgu kat tepi jalan. Uish, cikgu, saya nak bayar yuran cikgu. Boleh? Saya pakai cek boleh? Dia kena tanya dulu. Boleh ke tak boleh? Sebab cikgu boleh menolak. Cikgu kata apa? Tak payah cek-cek lah. Cash dia cukup. Tak payah cek. Tak payah cek. Sebab apa? Cek ini boleh ditolak. Kerana apa? Cek itu bukanlah duit yang sah. Cek itu adalah arahan daripada pemilik akaun suruh bank bayar pada cikgu. Itu cek. Dan cek ini sebenarnya untuk orang yang ada akaun semasa di bank. Ada 3 jenis akaun kalau kamu nak buka akaun di bank, mana-mana bank lah. Ada 3 akaun, iaitu akaun simpanan yang kamu biasa ada, akaun simpanan. Kemudian yang kedua akaun semasa, dan yang ketiga akaun tetap. So, akaun simpanan yang biasa untuk kamu simpan. Akaun semasa adalah sebenarnya untuk simpan duit dan memudahkan para peniaga untuk bayar sana sini. So, tak perlu bawa cash banyak-banyak. Itu tujuan cek sebenarnya. Jadi, bank akan berikan satu buku cek kepada orang-orang ataupun syarikat-syarikat yang buka akaun semasa ni diberikan buku cek. Nah, jadi bila kamu nak bayar, kamu pun contohnya Shimir. Shimir dia menjual kereta kepada cikgu. So cikgu tanya, berapa harga kereta ni? Oh, kereta harga ni 20,000 cikgu. 20,000 okey. Cikgu, cek boleh cek? Boleh cikgu. So cikgu pun keluarkan satu buku, so buka dan tulis. Okey, bayar kepada siapa? Okey, Shimir. Okey, berapa banyak amount? RM20,000. Kemudian cikgu kena tanda tangan. Okey, tanda tangan. So cikgu pun koyakkan. Nah Shimir, ini ceknya. Ini ceknya. Cek halal. Okey. Ini 20,000-nya. Okey, duit beli kereta. Okey cikgu. Terima kasih cikgu. So Shimir pun ambil cek tu, dia tak boleh pergi beli barang lagi, tak boleh. Okey. Dia ambil cek tu, kemudian dia pergi ke bank. Dia masukkan dalam akaun dia. Maknanya gunakan mesin, gunakan mesin yang check deposit tu, CDM, check deposit machine. So masukkan dalam tu dengan amount sekali. So nanti akaun bank yang memegang akaun cikgu, contohnya Maybank kan, dia akan ambil duit 20,000 cikgu dan dia akan masukkan ke dalam akaun Shimir. Bermakna cek itu sebenarnya adalah kertas arahan. Kertas arahan kepada bank untuk bayar kepada Shimir. Sebanyak 20,000. Sebenarnya itulah cek. Boleh faham? Boleh faham sebab cikgu dulu selalu pakai cek sebenarnya. Buat bayaran pakai cek. Dululah. Sekarang tak ada lah kan. Malas. Okey. Baik. So, ada sebarang pertanyaan sebelum kita sambung lagi ni kepada fungsi-fungsi wang. Ada apa-apa nak tanya? Boleh bertanya? Setakat ini kita telah belajar, kita go very slow iaitu kita mula perkenalkan dengan wang, iaitu wang, kemudian apakah ciri-ciri wang, kemudian kita terus kepada jenis-jenis wang, dan kita seterusnya nak lihat tentang fungsi-fungsi wang. Thank you Edina. Auni boleh Auni? Rafizuddin? Risau cikgu takut Auni tidur. Auni okey ke Auni? Okey. Okey baik. Oh ya Auni, lupa nak tanya, macam mana dengan prestasi sekolah kamu? Sekolah Bukit Kuda, SPM. Prestasi SPM macam mana? Dua orang kot dapat straight A ke seorang? Satu lah. Oh ya ke? Okey.
untuk pengetahuan kamu semua, cikgu telah dapat satu info, ramai yang orang ada pensyarah yang telah kata apa tahu, mereka meragui keputusan SPM baru-baru ini. Kerana mereka kata apa? Okey, dalam keadaan pandemik, kemudian para pelajar tak pergi kelas, kena harapkan PDPR sahaja, kemudian mereka struggle lagi apa semua, tuk dapat prestasi yang cemerlang. Ramai pula tu dan grade pun meningkat pula tu. Macam muskil aja kan. Dan jadi bila soalan-soalan tu tanya pada cikgu, cikgu cakap apa tahu? Sebenarnya batch yang Pro Max tu mereka masih lagi untung sebab apa tahu? Masa tahun 2019 mereka form 4. So mereka tu form 4 datang kelas semua. Maknanya mereka tak ada pandemik. Mereka belum ada PKP waktu itu. So form 4 semua hadir. Tapi masa 2020 masa start pandemik barulah mereka tak dapat hadir. Jadi so mereka masih ada basic yang kuat jugalah. Sebab tu mereka boleh berjaya juga. Tetapi kalau nak tengok kesan pandemik ini, okey, batch yang kita nak tengok kesan pandemik ialah batch kamu. Batch kamu iaitu batch kamu yang tingkatan 5 2021 dan juga 2022. Ini yang kita boleh tengok. Menangis tak menangis ke kan? Pandemik memberi kesan ke tidak, kita tengok. Okey. Jadi kita tengoklah macam mana so kamu adalah generasi yang special sikitlah. Bertambahlah ya. Baik. Sebelum kita meneruskan fungsi-fungsi wang ini, okey. Okey, kita teruskan jelah. Nanti kan kalau cikgu sebenarnya cikgu ada satu video nak kongsikan dengan kamu, tapi tak apa, kita teruskan ni dulu sikit lagi. Baik, kita cerita tentang wang dulu. Okey. Fungsi-fungsi wang. Okey, wang ada 4 fungsi sebenarnya. Okey, ingat selalu bezakan fungsi dengan ciri. Ciri tu ialah sifat-sifat wang. Fungsi maksudnya kegunaan wang itu. So kena betul-betul differentiatekan dia ataupun bezakan dia. Kalau tidak nanti kamu confuse. Okey. Fungsi wang pertama ialah alat perantaraan pertukaran, di mana alat perantaraan is a pertukaran ataupun medium pertukaran, di mana wang memudahkan urusan jual beli barang dan perkhidmatan kerana wang diterima umum sebagai media pertukaran untuk mendapatkan barang atau perkhidmatan. Sebab dia diterima umum. So dia menjadi alat perantaraan pertukaran. Contohnya Azril membeli sebuah rumah dengan membayar harga rumah tersebut. Itu alat perantaraan pertukaran. Macam kita lah, kita pergi kedai, kita beli barang, so kita bayar duit cash, so itu adalah alat perantaraan pertukaran. So itu fungsi wang yang pertama. Fungsi wang yang kedua iaitu alat ukuran nilai. Ukur nilai, alat yang mengukur nilai. Iaitu wang digunakan untuk menentukan harga barang. Contoh, apa juga barang-barang yang ada di depan mata kamu, atas meja kamu apa semua kan, semua ada harga, betul tak? Semua ada harga. So, dan harga itulah sebagai alat ukuran nilai. Harga itu adalah ukuran nilai dia. Contoh macam cikgu, sekarang cikgu tengah pegang pen. Tengah pegang pen ini pen untuk untuk drawing ni kan. So pen ini harga dia adalah katakan RM80. So nilai dia RM80. So kenapa RM80? Kenapa guna RM80? Sebab RM80 itu adalah wang. Wang ya. Kalau zaman dulu sistem barter, dia gunakan benda lain sebagai alat ukuran nilai. Contohnya apa? Katalah orang tu nak beli beras. Berapa harga beras sekampit ni? Oh, harga beras sekampit ni harga beras sekampit ni adalah 2 ekor lembu. Nampak tak? Dia gunakan alat lain untuk memberi nilai beras tu. Oh, sekampit beras berapa? Sekampit beras ialah 2 ekor lembu. Mahal sangat tu. Itulah. Maknanya sekampit beras bersamaan dengan dua ekor lembu. Macam itulah. So itu
zaman dulu, zaman tak ada wang. Bila dah ada wang, oh berapa harga beras ni? Oh harga beras ini adalah RM25. Maknanya dah sebut dalam nilai wang. So wang berfungsi sebagai alat ukuran nilai. Ukuran nilai. Contoh, okey, ya, harga barang dapat ditentukan dengan seragam dan lebih mudah. Contohnya harga sebuah rumah tersebut adalah RM300,000. Itu adalah alat ukuran nilai. Yang ketiga iaitu alat bayaran tertunda. Take note benda ni, bayaran tertunda. Okey, iaitu wang membolehkan urus niaga kredit ataupun hutang. Ingat selalu kalau dalam akaun kredit tu hutang lah, kan? So wang membolehkan urus niaga kredit ataupun hutang tu dilaksanakan. Ya. Dan harga barang akan dibayar secara ansoran dalam tempoh yang dipersetujui oleh penjual dan pembeli. So ingat kata kunci dia apa? Alat bayaran tertunda adalah untuk membeli barang secara ansoran. Ini ansoran. Okey, maknanya bayaran bulanan lah. Okey, sebab apa boleh buat bayaran bulanan? Kerana nilai wang tu sendiri dan wang itu sendiri adalah tahan lama, sifat dia tahan lama dan nilai dia stabil, tak berubah-ubah. Jadi sebab itu dia menjadi alat bayaran tertunda. Contohnya, bayaran harga rumah dibuat secara ansuran untuk tempoh sehingga 20 tahun akan datang. Iyalah, macam kita sekarang kamu duduk di rumah yang mak ayah kamu beli. Katakan ayah kamu beli 300,000 ataupun 400,000. Okey, yang ayah atau ibu kamu beli. Sebenarnya mak dengan ayah kamu ada duit banyak tu. 300,000, 400,000 dalam bank. Tak ada. Tak ada. Jadi, okey, apa yang dia buat? Dia bayar bulanan sikit. Okey, itu okey sehinggalah loan itu ataupun nilai wang itu, nilai rumah itu telah pun selesai. Jadi itu dikatakan sebagai ansoran, iaitu alat bayaran yang tertunda. Tapi hati-hati yes, of course, ada interest. Yes, ada interest. Okay, memang ada interest. Nak buat macam mana? Itulah punca utama kepada keuntungan bank. Interest adalah punca utama keuntungan bank. Baik. So, yang keempat iaitu alat simpanan nilai. Okay, di mana wang boleh disimpan untuk kegunaan masa depan kerana wang ini tahan lama dan mempunyai nilai yang stabil. Contohnya, wang hasil sewa. Contohnya kamu ada rumah, kamu sewakan. So, wang yang kamu dapat daripada sewa itu disimpan dalam bank untuk kegunaan masa hadapan. So, kalau kamu simpan duit kamu dalam bank, 10 tahun akan datang, kamu cucuk balik, keluarkan balik, duit tetap sama. So, dia boleh simpan nilai. Kalau katakan sekarang ni kamu simpan 10,000, nanti 10 tahun akan datang tetap 10,000 juga. So, dia tidak berubah. So, nilainya telah disimpan kat situ. Sebab itu wang bagus untuk apa? Alat perantaraan pertukaran, alat ukuran nilai, alat bayaran tertunda dan juga alat simpanan nilai. Baik. Ada soalan nak tanya? Cikgu buka kepada soalan. Nak tanya tak? Tak ada silakan Syamil. Cikgu bela kucing. Ya, cikgu bela kucing. Confused. Okey, baik. So Edina Sofia tanya iaitu pasal alat simpanan nilai. Okey. Oleh kerana wang kertas itu sifat dia adalah tahan lama. Okey, ciri-ciri wang iaitu wang tahan lama dan nilai dia stabil, maknanya nilai dia tak berubah-ubah. Sebab itu wang boleh disimpan. Boleh simpan, maknanya simpan nilai itu. Okey, simpan nilai itu. Untuk apa? Untuk kegunaan masa hadapan. Contohnya kan,
daripada kamu darjah 1 sampai tingkatan 4 ni, kamu simpan duit raya. Darjah 1 dulu kamu simpan duit raya 100, simpan dalam bank. Okey, simpan dalam bank ataupun kamu simpan dalam tin Milo ke, dalam tabung ke kan. Kemudian raya baru-baru ni kamu pun buka. Kamu buka, kamu tengok, ini duit RM100 yang aku dapat masa darjah 1 dulu ni. 10 tahun dulu ni. So, masih boleh guna tak? Masih boleh guna untuk melakukan transaksi. Sebab apa? Okey. Sebab dia tahan lama. Duit tu tak rosak dan mempunyai nilai yang stabil. So, kamu bila boleh untuk buat pembelian, boleh. Boleh. Jadi itulah maknanya alat simpanan nilai ni penting untuk apa? Untuk kegunaan masa hadapan. Katakan kamu dah buka tadi kan, tengok aku ada duit RM100 masa aku darjah 1 dulu ni. Kemudian ni duit raya darjah 2, duit raya darjah 3. Ni kamu kira-kira, wish ada RM2,000 ni. Kan? Ya, betul. Ya, boleh guna. Boleh guna Rafizuddin. Ya, Idina, duit simpan dalam bank atau tabung lah kan? Yes. Maknanya duit yang disimpan, tak kisahlah simpan kat mana pun. Tak kisah simpan kat mana pun, nilainya tetap tidak berubah. So, wang adalah alat simpanan nilai. Tapi kalau terbelah dua, nilai dia tinggal separuh. Kat kantin sekolah kamu buat apa? Okey, dia terima apa? Tiket habis dia cakap dia tak nak. Sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh. Okay, sebenarnya boleh. Memang ada macam tu kan. So, kesimpulan dia, kebaikan sistem wang berbanding sistem barter, kebaikan dia apa? Iaitu dari segi perantaraan pertukaran. Maknanya, sistem wang ni telah berjaya menyelesaikan banyak masalah sistem barter tau. Iaitu perantaraan pertukaran. Contohnya, sistem wang boleh menyelesaikan masalah kehendak serentak. Kalau sistem barter, kalau dia nak tukar barang, perlu berlaku antara individu yang saling menghendaki. Contohnya apa? Contohnya macam kes, katakanlah cikgu jual ayam, kamu jual kambing. So, kamu offer, cikgu saya nak ayam, saya tukarkan dengan kambing lah. Kan? Jadi cikgu cakap apa? Cikgu tak nak kambing. Okay. Cikgu nak beras. Ya ke? Kalau cikgu tak bolehlah niaga dengan saya. Tak boleh dengan saya. Saya kena cari orang, cikgu kena cari orang yang meniaga beras pula. Jadi dia menjadi satu masalah. Dia menjadi satu masalah. Sebab apa? Sebab perlu mencari individu yang sama-sama menghendaki barang yang sama. Saling menghendaki. So, sistem wang tak perlu. Yang penting ada wang. Boleh dapat apa je. Selesaikan masalah kehendak serentak. Kehendak yang serentak. Kemudian yang kedua, ukuran nilai. Dengan ukuran nilai ni, sistem wang telah memberikan ukuran nilai yang seragam. Maknanya nilainya adalah dalam bentuk sama ada RM30 ke RM50 ke, dia seragam. Semua dalam bentuk nilai RM ataupun dolar. So, nilai yang sama. Tapi kalau sistem barter, sukar untuk menilai barang. Contohnya kalau cikgu katakan macam cikgu cakap, berapa kambing tadi yang kamu nak jual tu? Harga kambing ni sebenarnya adalah bersamaan dengan 2 ekor ayam. Cikgu tak nak jual ayam ni. Berapa harga dia untuk bersamaan dengan beras? Kalau kambing, beras dia 1 kampit cikgu. 1 kampit? Kalau kedai lain tu, kalau tempat lain tu cikgu tengok macam ada yang kata 1 guni beras. Mana satu ni? So dia susah nak menilai barangan sebab dia gunakan alat lain sebagai ukuran nilai. Nampak tak? Sukar nak menilai barangan tu. Jadi sebab itu ukuran nilai itu duit ringgit Malaysia menjadi alat ukuran nilai yang baik. Kan? Dan yang seterusnya, kebaikan sistem wang iaitu simpanan nilai yang baik. Iaitu ciri dia tahan lama dan stabil. So duit kertas kita boleh simpan. Tahan lama. Tapi kalau sistem barter, barang tu tak tahan lama.
Contoh kalau macam tadi Syamil jual kambing pada cikgu, katakan cikgu pun nak. Okey, buat sinilah kambing, nah ayam. Kan? Buatnya cikgu ambil kambing tu bawa balik kan. Rupa-rupanya besok mati seekor. Cikgu cakap, Syamil, kau jual apa ni? Kau bagi apa ni? Bagi kambing dah nak mati. Okay. Kemudian kamu pula cakap, cikgu, semalam cikgu bagi ayam 3 ekor kan. Rupa-rupanya seekor tu betina cikgu. 2 ekor lagi tu jantan. Saya tak nak seekor betina 2 jantan. Saya nak 3 jantan. Sudah. Nampak tak? Tutup. Okay. Yang betina tu besoknya mati. Macam mana? So, okay, barang-barang dalam sistem barter memang tidak tahan lama sebab mudah rosak. Kena review dulu So dia bukan alat simpanan nilai yang baik untuk sistem barter. So wang bagus untuk menyimpan nilai yang baik, dan juga untuk sistem wang boleh buat bayaran tertunda, di mana nilai wang yang stabil tadi membolehkan pembelian secara ansuran. Tapi kalau sistem barter, barang tanpa nilai yang stabil, dia tak ada nilai stabil. Sukarkan pembayaran secara ansuran. Okey. Ini harga tanah ni berapa ni? Harga tanah ni 100,000. Ush. Atau itu kalau yang senang kan. Kita nak cerita pasal sistem wang. So, kita boleh bayar tiap-tiap bulan 500 ringgit kan sampai 100,000. Tapi kalau sistem barter, berapa harga tanah ni? Harga tanah ni sebenarnya bersamaan dengan 100 ekor kambing. 100 ekor kambing Kalau macam tu saya bayar ni lah. Saya akan bagi sebulan 2 ekor kambing. Okey, boleh. Mula-mula boleh. Lepas tu katakanlah lepas 2-3 bulan kemudian, kambing banyak mati. Nak kira macam mana ni? Saya tak ada kambing. Tak ada kambing. Habis sekarang apa? Sekarang lembu. Macam nak kira lembu pula. Ada balance lagi ni. 70,000, 80,000 ni. So kena bayar lembu pula dalam 10 ekor lembu lah. Nampak tak? Okey, jadi itu menyukarkan pembayaran tertunda ni. Sebab itu dengannya adanya sistem wang ini memudahkan untuk membuat pembelian secara ansuran. Sekarang ni macam-macam orang bayar ansuran iaitu rumah, kereta, ada telefon pun ada telefon secara ansuran. Tapi cikgu nasihatkan kepada para pelajar cikgu, jangan ambil yang ansuran. Elakkan. Sebab apa? Biasanya yang ansuran tu nilai dia, harga dia lebih mahal. Betul, lebih mahal. Betul. Contoh, sebab dia akan ada interest. Contoh macam kalau katakan, senang cerita cikgu nak tunjuk kamu lah cikgu nak tunjuk kat kamu. Okey, let's say lah katakan satu rumah tu berapa harga dia. Let's say katakan harga rumah tu ialah, let's say katakan RM, kita buat RM 300,000 lah. 300,000, harga rumah tu. Baik. Baik. Untuk 300,000 kamu pun buat loan. Loan, bank akan bagi 300,000 tu, tapi kamu kena bayar katakan dalam tempoh berapa? Dalam tempoh 30 tahun Biasanya 30 tahun. So interest dia berapa? Interest dia katakanlah bank kata apa tahu? 2% setahun. Maknanya 2% setahun. Per tahun. Per tahun. Kamu nak pinjam, nak bayar balik berapa lama? 30 tahun. Bila 30 tahun, kamu darabkan ni dulu. Iaitu 2% darabkan dengan 30. Berapa? 60%, betul? 60%. So, kamu darab balik RM 300,000 tadi. Darabkan dengan 60%. 16 bermakna ianya akan menjadi berapa tahu? 180,000. 180,000. Dan 180,000 tu apa cikgu? 180,000 ini interest saja. Interest saja. Jadi amount interest ini campurkan dengan duit yang kamu pinjam.
So 180,000. So jadi jumlahnya berapa? 480,000 jumlah yang kamu kena bayar kepada bank dalam tempoh 30 tahun. Ya, betul. Ya, betul. So, sebenarnya harga rumah 300,000. Tapi bila bayar loan tu tiap-tiap bulan, okay, so dia jadi jumlahnya 480,000. Bayangkanlah. 480,000. Maknanya 180,000 ni ini interest saja. Interest. Kamu belum bayar pinjaman interest saja. Padahal interest kecil. Berapa persen? 2% je. 2% je. Jadi sebab itu kalau sebaik-baiknya simpan duit lah. Simpan duit, belilah secara cash, ataupun satu lagi cara yang baik iaitu kamu gandakan bayaran tiap-tiap bulan supaya dia cepat habis. Gandakan. Daripada RM1,000 sebulan kamu bayar RM2,000 sebulan. So itu cara untuk mempercepatkan pembayaran loan tu. Dan ada, kereta pun ada. Almost semua loan ada. Semua loan ada interest. Semua loan Dan yang kita rasa terkejutnya apa tahu? 180,000 ni, bang, itu baru satu rumah bang. Baru satu rumah. Sekali bank jual berapa rumah? Bukan satu Bukan satu. Kadang-kadang beratus unit. Beratus unit. Jadi bayangkanlah 180,000 ni. Okay. Kalau darabkan dengan 100 unit rumah pun cukup lah. 100 unit. Dah berapa dah? Kan dah berapa dah? Jadi kalau kita lihat, jadi sebab itu inilah bagaimana bank membuat keuntungan. Dan ini semua adalah riba. Interest adalah riba. Interest adalah riba. Yang mana sebaik-baiknya jauhilah. Jauhi riba. Sebab apa? Kalau kamu pernah baca tentang wasiat terakhir Nabi Muhammad. Wasiat terakhir, khutbah terakhir Nabi Muhammad. Khutbah terakhir Nabi pesan apa tahu? First dosa yang Nabi pesan ialah jauhi riba. Itu dosa yang pertama tahu. Nabi tak mentionkan janganlah murtad ke, janganlah janganlah tak solat ke apa semua, tapi Nabi mention yang pertama sekali jauhi riba. Yang first dulu. Maknanya apa? Sangat berbahaya. Tapi kita riba tu dah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kan? Mak bapak kita beli rumah, mau tak mau terpaksa ambil. Sudah tak ada beli kereta, ada terpaksa ambil riba. Macam mana? Terpaksa. Kan? Jadi itulah berkaitan dengan wang. So, ada soalan apa-apa hari ini untuk kita boleh bertanya? Ya, kalau tak dapat sebab melainkan businessman. Yes, Datuk kerja bank dikira haram ke? Susah nak cakap. Susah nak cakap. Cikgu no comment lah tentang itu kan. No comment lah. Kan? Sebab pekerjaan tu menguruskan duit. Kan? Jadi cikgu tak berani nak jatuh hukum. Makruh mungkin ya lah. Kan? Tapi bagi cikgu, sebab cikgu bukan orang yang suka menjatuhkan hukum. Kan? Jadi cikgu tak berani nak jatuhkan hukum sebab even pak cik cikgu sendiri pun adalah bekas pegawai bank di Maybank. So tak boleh nak cakap lah. Kan? Tak boleh nak cakap. Entahlah. Kena rujuk pada ulama' lah. Rujuk pada ulama' lah. Kan? Okay. So, Shimir, cikgu suka je kamu. Cikgu kalah. Okay. Sebenarnya ada seorang ulama' iaitu Imam Ghazali. Dia kata apa tahu? Kata-kata tidak tahu itu juga adalah ilmu.
Ini Imam Ghazali cakap tahu. Kata-kata tidak tahu juga adalah sebahagian daripada ilmu. Betul. Cikgu macam wow. Maknanya bila kamu tak tahu, just cakap memang tak tahu. Kan? Bila tak tahu, saya tak tahu. Kan. Tak tahu juga adalah satu ilmu. Cikgu cakap wow. Ya. Sebab cikgu tahu yang cikgu tak tahu. So kamu tahu tak apa yang kamu tak tahu supaya kamu perlu tahu apa yang kamu perlu tahu. Okey. Oh, okey. Kamu perlu tahu apa yang kamu perlu tahu supaya kamu akan tahu yang selama ni kamu tak tahu. So supaya kamu tahu apa yang perlu kamu tahu. So kamu tahu. Kamu tahu tak tahu? Tahu. Kamu tahu. Pening. Tahu Tahu. Alah tahu. Makanan tu. Tahu okey. Pening boleh. Bukan. Saya tu sebab tu saya tanya cikgu tahu tak? Saya tak tahu yang cikgu tahu. Okey. Boy Shimir nak melawan nampak. Okey. Baik. So kita telah berjaya untuk kita go through tadi bab sebahagian daripada subtopik yang pertama iaitu berkaitan dengan wang. So next class nanti pada minggu depan kita akan sambung berkaitan dengan bank juga dan yang selain daripada itu. Itu saja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa nanti boleh mesej cikgu dan kita jumpa pada esok hari untuk kelas sejarah tingkatan 4 dan juga hari Ahad untuk sejarah tingkatan 5. Take care guys. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Okay. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. Waalaikumsalam. Terima Yes, kasih, Waalaikumsalam. cikgu. Sama-sama Oni. Okay.